untuk mencapai kepada filem ataupun drama yang patuh kepada syariah. Islam tidak mengelepihkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hiburan. Memastikan setiap drama saya walaupun bukan menjurus kepada Islam, tetapi apa yang tertunjuk dalam itulah nilai-nilai murni. Drama Islam atau drama berunsur Islam, kemana arah kita? Jadi dia timbulkan persoalan. Jadi untuk mengupas tentang persoalan ini, kita akan melalui 3 sesi. Maksudnya sesi pertama kita akan tanya kepada panel, kemudian sesi yang kedua, dan sesi ketiga kesimpulan, dan kita akan buka kepada sesi soal jawab. Satu kerangka ataupun parameter yang boleh dijadikan sebagai kayu ukur bagi sesuatu filem untuk sama ada ia bertepatan dengan kehendak syarak ataupun tidak. Jadi soalan ini mungkin sesuai dengan tajuk yang kita garapkan dalam wacana kita pada hari ini berkenaan dengan filem Islam ataupun filem berunsur Islam. Islam tidak mengenepikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hiburan. Malahan banyak kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah awalnya Islam, bagaimanakah sebenarnya isu-isu berkaitan dengan seni itu sudah pun asas di dalam Islam sendiri. Azan salah satu aspek seni, syair, dan sebenarnya kemasukan Islam di Nusantara juga salah satu aspek yang penting bila kita lihat pengislaman di Indonesia adalah melalui filem sebenarnya kan. Dulu dikenali sebagai wayang kulit. Wayang kulit itu bukan filem ke? Itu unsur-unsur filem yang sudah ada di alam Melayu yang memberikan kesan kepada pengislaman ketika itu, Masya Allah kalau kita lihat. Tetapi bila saya mengkaji, membuka kembali untuk melihat parameter tentang filem itu, tak cukup 3 ini. Sebab dia kena melihat kerangka dalam konteks fake dan kerangka dalam konteks elemen dalam filem. Kalaupun boleh kita mencari idea ataupun melihat dalam konteks literal review itu dalam konteks fake sahaja pun tidak mencukupi, dalam konteks asas atau prinsip Islam juga tidak mencukupi, kerana dia tak akan fit dan suit dengan kerangka filem. Asas pertama tidak lari daripada 3 perkara yang kita semua tahu dan pastikan ia adalah merupakan satu asas, satu prinsip yang di mana-mana saja pun dalam bidang 3 prinsip ini akan kekal abadi, abadan abadah, dulu, kini dan selama-lamanya. Itu sebagai asasnya. Iaitu apa dia? Iaitu akidah, syariat dan akhlak. Terutamanya bila kita melihat pada soal akidah, banyak sebenarnya filem-filem ni yang ada perkara-perkara yang yang kita kena tidak boleh kompromi. Masalah akidah adalah masalah yang tidak boleh kompromi. Kalau kita melihat perbincangan Ibnu Kathir dalam tafsir yang sangat popular. Ibnu Kathir ni kalau di Nusantara ni dikenali sebagai tafsir Ibnu Kathir. Sebab tu dalam Ibnu Kathir dia ada dititipkan di dalam tafsir tersebut adalah unsur-unsur yang disebut dengan Israiliyat. Boleh tak sin-sin ataupun babak-babak yang berkaitan dengan syirik ini dipaparkan? Jawapannya adalah boleh berdasarkan pandangan Ibnu Kathir. Cumanya dia tak boleh lama-lama. Sekadar untuk menjelaskan sedikit, ini syirik dah. Dalam syariat ada juga perkara yang tidak berkompromi. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Hurairah, ada 3 perkara yang tidak boleh kompromi. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang kalau kita main-main pun dia akan jadi. Isu-isu berkaitan dengan cerai, talak, itu perkara-perkara yang tak boleh kita kompromi. Nak sin tu sebut tak boleh. Sebab apa? Itu kerangka yang disebut kalau kita buat dia akan jadi. Namun ada perkara lain yang kita kena lihat dalam konteks fik. Dalam fik saja tak silap saya ada beberapa perkara penting berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan nyanyian, itu fik fik. Berkaitan dengan latar, itu semua perkara-perkara yang kita lihat dalam fik. Genre filem tersendiri dibanyak-banyak kan, ada yang bentuk humor dan sebagainya. So dalam konteks tersebut kita kena lihat juga dalam konteks fake-nya, melihat pakaian macam mana, perkara yang untuk lelaki dan perempuan, macam mana kita nak overcome perkara tersebut. Fake akan lihat dalam satu perkara yang sangat detail. Bagaimana pandangan tuan tentang pengarahan filem bercorak sedemikian untuk mencapai kepada filem ataupun drama yang patuh kepada syariah? Saya buat Pondok Buruk tu, kita pergi berbincang dengan Astro, dan saya telah diberi 5 tahun. Pondok Buruk 1, Pondok Buruk 2,
then Quran buruk, lepas tu Tika buruk, dan last kali cantiknya buruk. Dah buruk tapi cantik, bayangkan. 5 tahun berturut-turut ditayangkan pada malam raya dan cerita tu memang hit. Jadi saya merasakan bahawa mungkin saya kena buat cerita-cerita macam ni. Saya lebih suka buat cerita, saya berasal kampung. Jadi saya lebih suka buat cerita yang kita tahu, yang dekat di hati. Yang betul idola saya ialah Tan Sri P.Ramlee, arwahnya. Kalau kita tengok cerita-cerita dia, kenapa kita boleh ingat? Sebab cerita dia semua dekat di hati. Cerita dia very near dengan kehidupan kita. Filem berunsur Islam adalah kita. Sebab orang Melayu ni ada Islam. So tak ada sebab tidak boleh buat. Maksudnya apa yang kita buat itulah menggunakan ciri-ciri nilai-nilai murni. So nilai-nilai murni itulah nilai-nilai Islam. Whatever yang ditunjukkan kepada orang Melayu adalah Islam. Kita lahir, mak dia dah Islam. So Islam itu adalah Melayu, Melayu itu adalah Islam. Kan kita tak ada belajar benda lain pun. Di sekolah pun, lepas sekolah pagi, kita sekolah petang pun belajar bahasa Islam. Di rumah pun mak akan cakap, kau derhaka pada aku, maksud derhaka lah kau. Kan, so benda-benda itu pada saya gunakan untuk membentuk minda masyarakat sekarang. Dan saya apabila nak membuat satu drama, saya bukan cakap saya adalah seorang pengarah Islam, bukan. Tapi saya Islam. At least saya nak buat satu drama yang orang boleh ingat. Kan, paling tidak untuk, oh bagus, dihormat mak dia. Kan, cerita Pondok Buruk tu tuan, saya cerita sikit lah. Pondok Buruk start 2001. 5 tahun selepas saya buat drama banyak-banyak, baru saya diberi peluang untuk mengarah. Pada malam tayangan tu dulu dia start pukul 10 sampai 12 malam, malam raya. Selepas tayangan 12 malam, telefon saya berdering gila. Daripada 100 telefon tu, saya ada 99 yang memaki saya. Sekarang kau tahu aku kat mana tak? Kawan lah. Kau tahu tak aku kat mana? Aku dekat Cokit tengah beli lansir untuk mak aku. Tadi kita bawa telefon mak, kita tak akan balik lagi tahun ni raya. Tetapi sebab tengok cerita kau, aku nak beli lansir untuk mak di Cokit pukul 2:30 pagi. So pada saya benda-benda macam tu, dia touch kita tau. Contoh kita rasa, oh bagus sebenarnya benda-benda macam ni. Dan Melayu adalah menangis tu dah memang dia. Kan? Mak sakit menangis, adik mati menangis, mak dapat ijazah pun menangis, kahwin pun menangis. Jadi saya rasa, kenapa kita nak lari dari benda-benda tu? Dan apa yang saya tunjukkan adalah realiti kehidupan. Yang Dr. garapkan di dalam tu semua ada. Kan? Salam mak, kalau bukan anak kita tak tunjukkan salam. Dan saya pun boleh buat, kita banyak trik kamera. Kadang-kadang pelakon tu kata, okay bang, saya tak boleh salam dengan dia. Okay, tak apa. Tapi bila dalam cerita tu, nampak you salam mak. Sebab saya nak anak salam mak. Cara salam tu, you tunduk, salam lah walaupun tidak ada persentuhan. Sebab tu saya buat Tanah Kubur. Tanah Kubur berapa banyak komen yang saya dapat. Semua komen jahat. Semua komen tak baik. Takkanlah kampung Tok Adi tu semua mati jahat. Ada yang mati baik. Kan? Jadi kadang-kadang dalam 13 episod tu, biasa saya buat 3 tu mati baik lah. 10 lagi tu mati jahat. Kenapa kita mesti tiba-tiba apabila kita menunjukkan sebuah drama bahasa Islam, boleh dia kata, janganlah tunjuk macam tu. Sedangkan Nabi Muhammad diangkat ke Isra Mi'raj, Jibril tunjuk siapakah perempuan yang mengheret besi tu. Dia adalah perempuan yang berzina. Cari pasal filem Islam, mana ada? Tak ada. Sebab dia orang takut bahawa filem-filem begini tidak akan laku. Saya selut kepada Samsul Yusof. Bila Samsul buat filem munafik, dia buat cerita hantu. Tapi sebenarnya Islam. Dia selitkan Islamik tu di dalam cerita hantu. Sebab masa tu orang tengah suka hantu. Kan? Tapi dia selitkan. Saya akan memastikan setiap drama saya, walaupun bukan menjurus kepada Islam, tetapi apa yang ketunjuk dalam itulah nilai-nilai murni yang disuruh di dalam Islam. InsyaAllah. Bagaimanakah filem mampu menjadi medium dakwah yang efektif, yang berjaya mendidik audien, dan pada masa yang sama dia juga mempunyai elemen hiburan, sebab dia juga adalah salah satu bentuk hiburan kepada kita, dan pada masa yang sama dia juga menepati aspek-aspek ataupun parameter kerangka yang telah ditetapkan ataupun dibangunkan tadi. Bila kita sebutkan tentang filem patuh syariah ke ataupun Islam dan usul Islam tu, sebenarnya ia mempunyai satu yang besar dan juga luas sifatnya. Perkara-perkara yang akan memberikan kebaikan kepada manusia, menyeru kepada kebaikan. Itulah dakwah kan, menyeru kepada sesuatu yang baik. Dan baik itu temanya pun berbagai.
saya terkesan bila saya bertanya salah seorang masa saya buat PhD itu, saya sempat pergi Indonesia dan saya bertanya kepada karyawan di sana, apakah cara antara yang membolehkan mereka menghasilkan banyak filem-filem yang menarik dan bersifat Islam itu. Dia kata pertama, kena menghasilkan banyak penulis skrip. Kalau kita nak menghasilkan filem baik, first, bagaimana caranya? Kita kena menghasilkan penulis skrip yang bagus. Mungkin kita ada bengkel-bengkel tertentu yang kita buka supaya bagaimanakah kita mengharapkan pelajar-pelajar sekarang ini yang berada di Indonesia merupakan penulis skrip yang akan mula-mula penulis skrip, insyaAllah. Lepas tu dia akan jadi pengarah dan dia akan jadi pembit, insyaAllah. Yang keduanya adalah saya nampak adalah bagaimanakah kita kena seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Haji Rashid tadi, tema Islam itu sendiri. Tema filem itu sendiri jangan sangat-sangat kita terfokus kepada satu perkara. Sedangkan banyak Al-Quran, kalau kita lihat dalam Al-Quran, 1/3 daripada Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Temanya pelbagai. Kalau kita tengok tema kemasyarakatan, kita akan jumpa Nabi Lut alaihissalam bersama dengan kaum Sadum. Itu tema masyarakat. Tokoh tentang wanita, kita tak banyak filem berkaitan dengan tokoh. Baru je ada Mat Kilau. Selepas 2 tahun buat Mat Kilau. Sebelum ni Merung Mahawangsa, tapi itu epic, legenda yang kita tak pasti kita tak okey. Tapi Mat Kilau confirm ada. Dan kita menunjukkan tokoh yang seorang yang mempunyai sifat keislaman sebenarnya yang sangat tinggi. Telah lama terlibat dalam industri, adakah mustahil sebenarnya untuk kita memperbanyakkan, menjadikan filem-filem Islam ni sebagai satu filem yang kita anggap sebagai filem perdana lah, maknanya diterima ramai dalam arus perdana industri perfilman ataupun drama ni? Pada saya, skrip adalah akar, tunjang kepada sesebuah drama ataupun sebuah filem. Kita dapat 130 siri Tanah Kubur, macam-macam kisah, dan saya adalah penulis skrip satu-satunya untuk 130 episod tu. Dan isi saya adalah orang yang membeli buku-buku hadis. Di dalam Tanah Kubur dia mesti opening dengan satu hadis, dan last kali tu dia akan menutup dengan satu hadis. Saya suka mematikan watak sebenarnya tuan, sebab saya selalu cakap, padan muka kau. Allah Ta'ala bagi kita sekejap je pinjam mak kita ni, katalah 10 tahun. So dalam masa 10 tahun kau tak hargai, Tuhan akan ambil balik. Dia tak kira sama ada kau sempat tengok ke, kau tak sempat tengok ke, dia akan ambil balik. Jadi itu yang saya tunjukkan. Jadi kepada anak-anak yang tidak menghormati mak bapak dia, apabila tonton cerita saya, dia kata Allah tak sempat nak balik tengok mak tu, dia akan rasa sedih. Dakwah yang saya cuba tunjukkan secara subtle, kan, dia tidak menjurus, kau tak sembahyang, kau ni memang anak, tak ada. Apabila you tengok cerita tu, dan you tahu kan bahawa alamak, rupanya betul lah. Jadi pada saya, persoalan bagaimana pemikiran mungkin kita nak keluar daripada kotak untuk membuat filem-filem kita memang satu cabaran yang amat besar. Tetapi semua tidak mustahil. Apa-apa pun dalam dunia Allah Ta'ala ni pada saya tak mustahil. Drama saya sebenarnya ada tema masing-masing kan. Saya buat satu cerita Sekeras Kerikil. Jalil Hamid Jalil Hamid dia dah lumpuh. Bagaimana seorang lelaki yang hebat satu ketika dulu bapa, bila lumpuh dia dah rasa macam tak diperlukan. Bagaimana dia nak membawa jiwa dia? Jadi dia mula tinggilah, maki hamun anak dia semua. Walau dia dah tak larat dah ni, kan dah nak mati dah ni. Sekeras Kerikil. Jadi pada saya, setiap drama kita harus ada benda yang kita nak tayangkan, ada benda yang kita nak tunjukkan kepada penonton. Dalam drama Tanah Kubur ni kita nampak dia boleh memberikan satu nilai dakwah, di mana contohnya dia memaparkan pengakhiran buruk bagi siapa-siapa yang orang kata siapa-siapa yang melakukan kejahatan di dunia, maka pengakhirannya dia akan diakhiri oleh benda yang buruk. So itu adalah satu benda yang saya nampak disampaikanlah dalam drama Tanah Kubur ni. Jadi apa yang saya boleh katakan sepanjang pengalaman saya, drama atau filem yang cuba membawa nilai Islam yang baik, yang merangkumi segala aspek secara holistik adalah Munafik. Sama ada yang siri yang pertama ataupun yang kedua, saya lihat itu adalah satu hasil produksi yang sangat bagus dalam menghasilkan satu karya yang membawa nilai Islam yang menjaga segala aspek. Kita dapat lihat sebenarnya ada sahaja banyak perfilman ataupun drama yang berunsurkan
Islam dan juga yang menyelitkan nilai-nilai Islam. Latest yang saya dah lihat adalah Mat Kilau sendirilah, wayang Mat Kilau sendiri, di mana dalam wayang tu sana terap banyak unsur-unsur Islam yang diterapkan, dari segi kepahlawanan,